Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang hadis maudhu'. Bagaimana saya akan contoh hadis maudhu' yang saya ambil ialah ana madinatul ilm wa Ali babuha. Maksudnya saya adalah bandar ilmu dan Ali adalah pintunya. Okey, untuk hadis ini ulama menghukumkannya maudhu', walaupun ada sebahagian dari mereka yang menghukumkannya sebagai dhaif. Status hadis ini menjadi perselisihan dalam kalangan para ahli ilmu. Sebahagian mereka menyatakan hadis tersebut adalah tidak sahih dan sebahagian yang lain menyatakan sebaliknya. Antara yang menilai bahawa hadis ini adalah tidak sahih ialah yang pertama, Imam Al-Uqaili yang menyatakan matan ini tidak sahih untuk dikatakan ianya hadis. Yang kedua, Imam Ibnu Al-Qaisarani menyatakan hadis ini direka oleh Abu Al-Thawb. Yang ketiga, Imam Ibnu Al-Qaisarani. Yang ketiga ialah Imam Ibnu Al-Jauzi menilai hadis ini adalah palsu dengan semua jalurnya. Yang keempat, Imam Az-Zahabi menyatakan hadis tersebut adalah palsu. Kemudian terdapat juga sebahagian di antara ulama yang menilai bahawa hadis tersebut adalah hasan atau hasan li ghairih. Antaranya ialah yang pertama, kata Al-Hafiz Salahuddin Al-Alai dalam jawapannya terhadap hadis-hadis yang dinilai oleh Al-Siraj Al-Qazwini di dalam Masabih Al-Baghawi pada bab yang panjang dalam menjawab semula ke atas Ibnu Al-Jauzi dan selain daripadanya mereka yang menilai palsu terhadap hadis ini. Dapatannya berkaitan hukum ke atas hadis ini adalah hasan. Imam Al-Zarkashi menyatakan bahawa hadis tersebut berakhir pada tahap hasan dan boleh dijadikan hujah. Ia bukanlah dhaif, bahkan itu adalah lebih baik berbanding mengatakan ia adalah palsu. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau Al-Hakim menyatakan bahawa hadis tersebut adalah sahih bertentangan dengan pendapat Imam Ibn Al-Jauzi. Hal ini disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at dan beliau menyatakan hadis tersebut adalah dusta. Pendapat yang tepat di sisi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah berbeza dengan keduanya, Al-Hakim dan Ibn Al-Jauzi. Ini kerana hadis tersebut termasuk dalam bahagian hadis hasan yang mana tidak sampai ke tahap sahih dan tidak sampai ke tahap dusta. Penjelasan berkaitan isu ini agak panjang, namun ini adalah mutamat yang dalam permasalahan ini. Kemudian apakah kesan jika mengamalkan hadis maudhu'? Yang pertama, kesan terhadap umat Islam. Kemunculan hadis maudhu' di alam ini semestinya meninggalkan kesan terhadap manusia sejagat. Di antara mereka yang terkesan ialah orang Islam. Dapat dijelaskan kesan-kesan hadis maudhu' terhadap orang Islam ialah seperti berikut. Yang pertama, merosakkan akidah umat Islam. Hadis maudhu' yang berkaitan dengan akidah pastinya akan merosakkan akidah umat Islam. Hadis maudhu' dengan membaca atau mendengar hadis-hadis maudhu' ini, pastinya pendengar yang tidak peka terhadap kepalsuannya akan terpedaya lalu mempercayai sedikit sebanyak isi kandungan hadis tersebut. Dengan ini kepercayaannya atau akidahnya akan terseleweng dari sedikit demi sedikit. Tanpa disedari, pendengar akan muncul dengan satu bentuk akidah dalam dirinya yang menyalahi ajaran sebenar Islam. Yang kedua, merosakkan amalan syariah umat Islam. Berkenaan amalan syariat pula, hadis maudhu' juga memberi kesan yang buruk yang tidak kurang hebatnya. Amalan-amalan dalam agama Islam yang pada asalnya begitu mudah untuk diamalkan oleh siapa sahaja, akhirnya bertukar menjadi satu amalan yang ditakuti oleh penganutnya sendiri. Perselisihan dalam mazhab dan kekerasan dalam hukum menyebabkan amalan syariah atau fiqh umat Islam lari jauh dari ajaran asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, merosakkan akhlak umat Islam. Dalam akhlak pula, hadis-hadis maudhu' berkenaan bangsa, bahasa dan negara pastinya meninggalkan impak besar dalam pendengar yang mempercayai hadis-hadis maudhu' berkenaan. Dengan ini timbullah rasa tinggi diri yang dicela oleh agama. Ukhuwah Islamiyah dipinggirkan akibat dari gejala hadis maudhu' ini. Yang keempat, merosakkan pendirian umat Islam. Berhadapan dengan janji pahala yang lumayan di samping amalan-amalan ringkas yang boleh menimbulkan perasaan berpada-pada di kalangan umat Islam. Akibatnya pendirian dan pegangan umat Islam akan menjadi lemah. Amalan yang murni mungkin ditinggalkan kerana terdapat amalan lain yang lebih berbaloi dan menguntungkan. Di penghujung jalan, wujudlah umat yang tidak tegas dan tidak bersemangat mengamalkan ajaran Islam.
Yang kelima, satu perkara lain yang pasti muncul akibat penyebaran hadis maudhu' ialah pengabaian hadis maqbul atau sahih. Secara automatik sekiranya ditekankan hadis maudhu' dalam sesuatu majlis, hadis sahih akan tersisih dan tidak mendapat tempat yang sepatutnya. Akhirnya orang ramai akan senang apabila mendengar hadis maudhu' dan merasa janggal apabila mendengar hadis sahih. Ini adalah di antara musibah yang terbesar dalam perbincangan ini. Dan seterusnya ialah alternatif hadis yang sahih bagi menggantikan hadis maudhu' tersebut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama 'ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah yawm al-qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu dari jenis-jenis ilmu yang tujuannya untuk mencapai kerajaan Allah, sedang ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat sesuatu bahagian dari dunia, harta benda atau pengaruh, nescaya ia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat kelak. Abu Daud dan Ibnu Majah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.